warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan mata pelajaran MP Perniagaan bagi program orientasi tingkatan 4 sesi persekolahan 2021. Hari ini saya akan menerangkan pengenalan kepada subjek perniagaan iaitu kod 3766. Sebelum saya memulakan penerangan saya Cikgu Haslina binti Abdul Basit, merupakan guru perniagaan di SMK Sungai Sak Murni, dan seorang lagi iaitu Cikgu Semawati binti Abdul Manaf. Kami akan mengajar subjek perniagaan di tingkatan 4 dan tingkatan 5. MP Perniagaan mula diperkenalkan pada tahun 2017. SSM bagi mata pelajaran elektif ikhtisas MP Perniagaan ini adalah merupakan mata pelajaran elektif yang telah dikelompokkan di bawah sastra ikhtisas yang mula dilaksanakan pada tahun 2017 bagi menggantikan mata pelajaran perdagangan yang dilaksanakan mulai tahun 1989. Tujuan pembangunan kurikulum MP Perniagaan ini adalah satu usaha untuk menyediakan modal insan yang menyeluruh, iaitu seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta mampu mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran di abad 21. Maksudnya, pembentukan subjek MP Perniagaan ini adalah seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri ke arah mencapai sebuah negara yang maju. MP Perniagaan bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang mempunyai keyakinan yang tinggi, bersikap positif dan kompeten. Dalam masa yang sama, dengan mempelajari perniagaan, pelajar akan lebih berpengetahuan tentang dunia perniagaan luar serta mempunyai kemahiran yang tinggi dan dapat membentuk nilai-nilai yang murni dalam jati diri pelajar itu sendiri. Contohnya, apabila tamat pembelajaran nanti, pelajar menceburi bidang perniagaan iaitu sebagai pengusaha, dia akan menjadi seorang pengusaha yang bertanggungjawab untuk dirinya dan keluarga. Sekiranya pelajar sebagai pekerja di dalam sebuah organisasi perniagaan, dia akan menjadi pekerja yang bertanggungjawab untuk masyarakat dan negara. Dan sebagai pengguna, akan menjadi seorang pengguna yang bijak. SSMP Perniagaan bertujuan membolehkan murid mencapai beberapa objektif yang utama. Antara objektifnya adalah melalui pembelajaran subjek perniagaan, pelajar akan dapat meningkatkan pengetahuan, kefahaman serta secara tidak langsung akan menarik minat murid itu sendiri dalam menceburi bidang perniagaan. Dengan pengetahuan yang ada itu nanti, dia akan dapat membangunkan idea serta membina kesediaan pelajar itu sendiri untuk memulakan perniagaan. Yang ketiga, murid itu akan dapat membina kemahiran menganalisis dan menilai perubahan persekitaran terhadap perniagaan itu sendiri. Selain itu, dia akan dapat membina kemahiran kebolehkerjaan dan kreatif dalam bidang perniagaan yang dijalankan. Di samping dapat menerapkan kesedaran tanggungjawab sosial serta tingkah laku perniagaan yang beretika, membentuk sikap positif dan nilai murni dalam menjalankan perniagaan. Dalam standard kandungan di tingkatan 4, pelajar akan belajar dua tajuk utama iaitu tujuan perniagaan dan yang kedua adalah organisasi perniagaan. Di bawah tajuk tujuan perniagaan, ada dua bab yang utama iaitu pelajar akan belajar berkaitan dengan tujuan perniagaan dan juga pemilikan perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan didedahkan berkaitan dengan jenis-jenis perniagaan serta klasifikasi dan juga berkaitan dengan saiz perniagaan yang ada di Malaysia. Dalam bab yang kedua, iaitu trend semasa dalam perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Di bawah tajuk yang kedua, iaitu organisasi perniagaan, bagi bab yang ketiga adalah penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan didedahkan kepentingan dalam menetapkan visi, misi dan objektif dalam sesebuah perniagaan. Dan dalam bab yang keempat, pelajar akan didedahkan dengan bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan.
Dalam bab ini, pelajar akan lebih mengetahui tentang peranan yang harus dimainkan oleh bahagian-bahagian fungsian tersebut. Dalam standard kandungan tingkatan 5, terbahagi kepada dua tajuk yang utama, iaitu sumber perniagaan, dan yang kedua adalah usaha niaga. Di bawah tajuk yang pertama ada 4 bab. Bab yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Dalam bab ini, pelajar akan dapat mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh pihak pengurusan sumber manusia itu sendiri. Dalam bab yang kedua adalah pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Dalam bab ini, pelajar akan didedahkan cara untuk mengklasifikasikan apa itu sumber fizikal dan apa itu sumber teknologi, serta cara-cara bagaimana untuk mengurus sumber-sumber berkenaan. Dalam bab yang ketiga adalah sumber pembiayaan perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan didedahkan berkaitan dengan agensi-agensi yang bertanggungjawab membantu peniaga-peniaga dalam memulakan perniagaan serta mengembangkan perniagaan, iaitu dari segi aspek memberi pinjaman serta khidmat nasihat. Dalam bab yang keempat, iaitu penyata keuangan perniagaan, pelajar dapat mengetahui kepentingan penyata keuangan dalam perniagaan itu sendiri dan apakah kelebihannya kepada pemilik perniagaan itu sendiri ataupun kepada pihak luar. Manakala di bawah tajuk 2 usaha niaga, dalam bab yang kelima adalah persediaan menjadi usahawan. Dalam bab ini, pelajar akan didedahkan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam diri seorang yang ingin menjadi seorang peniaga ataupun usahawan. Dalam bab yang keenam adalah persediaan memulakan perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan dapat mengetahui langkah demi langkah ataupun step by step untuk menubuhkan sesebuah perniagaan. Bermula dengan pendaftaran, cara menjalankan perniagaan sehinggalah untuk menamatkan perniagaan itu sendiri. Dan dalam bab yang ketujuh adalah merancang pengendalian perniagaan. Dalam bab ini, pelajar akan perlu melakukan kerja projek kertas 3 yang akan dilaksanakan di tingkatan 5 sahaja, yang mana pelajar perlu menyediakan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan itu adalah untuk memohon pinjaman sekiranya perniagaan tersebut memerlukan modal tambahan ataupun untuk memulakan perniagaan. Jadi beruntung bagi pelajar yang mengambil subjek perniagaan ni, bila tamat sahaja daripada persekolahan, pelajar dah tahu dah cara-cara untuk memulakan perniagaan itu sendiri daripada A hingga to Z. Macam mana nak memohon pinjaman, nak dapatkan sumber tu daripada mana, agensi mana. Jadi itu satu kelebihan lah yang tidak diperolehi oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Seterusnya kita akan lihat dari segi aspek pentaksiran. Pentaksiran terbahagi kepada dua, iaitu pentaksiran sekolah dan yang kedua adalah pentaksiran pusat. Di bawah pentaksiran sekolah terbahagi kepada dua pula. Yang pertama adalah peperiksaan dalaman, di mana pelajar akan dinilai melalui ujian 1, ujian 2, peperiksaan pertengahan tahun ataupun peperiksaan akhir tahun. Yang ni bergantung kepada sekolah lah. Dan yang kedua adalah dari segi aspek PBD. PBD ni bermaksud pentaksiran bilik darjah. Di bawah pentaksiran sekolah yang kedua adalah kertas 3, iaitu projek kerja khusus yang mana akan dilaksanakan oleh pelajar di tingkatan 5 yang membawa wajaran 20%. Manakala pentaksiran pusat pula, yang pertama adalah peperiksaan awam iaitu SPM, wajarannya adalah 80%, dan yang kedua adalah kertas 4, yang ini adalah bagi calon persendirian. Seterusnya kita akan lihat format pentaksiran perniagaan SPM kod 3766. Bagi perniagaan terbahagi kepada 3, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Dalam kertas 1, jenis instrumen yang ada adalah soalan berbentuk objektif, yang mana dalam soalan tersebut mempunyai aneka pilihan dan bilangan soalan adalah 40 soalan. Jumlah markahnya adalah 40 dan tempoh menduduki ujian berkenaan adalah selama 1 jam 15 minit dengan membawa wajaran 20%. Manakala kertas 2, jenis instrumennya adalah ujian subjektif
yang mana item tersebut akan ditanya berkaitan dengan soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Dalam soalan berkenaan akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian A, terdiri daripada 6 soalan. Calon perlu memilih 5 soalan daripada bahagian A. Manakala bahagian B terdapat 3 soalan dan calon perlu memilih 2 daripada 3 soalan. Dan bahagian C adalah kajian kes, mengandungi 1 soalan yang wajib dijawab. Okey, jumlah markah bagi kertas 2 adalah 100 markah. Tempoh menduduki ujian adalah 2 jam 15 minit, yang mana membawa wajaran sebanyak 60%. Manakala kertas 3, iaitu jenis instrumennya adalah projek dan jenis itemnya adalah tugasan perniagaan. Okey, yang ni akan dilaksanakan di tingkatan 5. Jumlah markahnya adalah 80% dan tempoh ujian adalah selama 3 bulan, iaitu daripada April hingga Julai, yang mana membawa wajaran sebanyak 20%. Seterusnya kita lihat cabang kerjaya dalam perniagaan. Okey, tentunya pelajar tertanya-tanya ke manakah hala tuju bagi pelajar yang mengambil jurusan perniagaan. Ada banyak peluang yang pelajar perolehi daripada mempelajari subjek perniagaan ini, okey, ataupun selepas tamat belajar nanti pelajar dapat menceburi bidang pentadbiran, administration. Yang kedua dari segi insurans, yang ketiga keuangan, seterusnya pemasaran ataupun marketing, yang kelima dari segi perbankan, yang keenam dari segi muamalat, yang ketujuh bidang hartanah, dan seterusnya adalah pengurusan sumber manusia ataupun kita panggil human resource. Okey, diharap selepas ini pelajar dapat belajar secara lebih mendalam lagi berkaitan dengan perniagaan. Okey, di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Washitah atas perkongsian bahan dalam menghasilkan video ini. Okey, diharap pelajar-pelajar akan lebih bersemangat dan berkeyakinan tinggi dalam mempelajari subjek MP perniagaan ini. Okey. Okey, untuk mendapatkan info yang lebih lanjut berkaitan dengan perniagaan, pelajar boleh buka YouTube, iaitu dalam channel saya sendiri, channel Cikgu Lina. Dalam tu saya berkongsi berkaitan dengan mata pelajaran perniagaan. Okey. Tujuan saya wujudkan channel ini adalah untuk membantu pelajar. Di musim PKP ini, pelajar tidak dapat bersemuka dengan guru masing-masing. Jadi ini adalah salah satu cara atau platform yang saya gunakan untuk berkongsi berkaitan dengan subjek perniagaan. Okay, jangan lupa subscribe channel saya, like dan share untuk manfaat pelajar-pelajar yang lain. Okay, sekian, terima kasih.